Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih buat Nahoda Pelabuhan Bahasa Saudari Pengerusi Majlis, penjaga masa yang cakna dengan detak randiknya, Barisan Kehakiman Bervisikan Keadilan, seterusnya, saudara dan saudari. Kata Greta Thunberg, seorang aktivis alam sekitar terkenal di United Kingdom. Alam sekitar bukanlah milik sesiapa untuk dihancurkan, tetapi tanggungjawab semua untuk dipelihara. Kata Shiv Sittal, kita tidak mewarisi bumi daripada generasi terdahulu, tetapi kita meminjam bumi daripada generasi akan datang. Soalnya, sejauh manakah Malaysia menghayati suara-suara ini untuk memelihara alam sekitar daripada terus dimusnahkan? Adakah simbolik alam pada jata negara hanya sekadar tatapan mata sahaja? Atau benar, nyata pada mata negara alam di tempat kedua? Oleh itu, pidato ini mengajak kita untuk menyingkap kembali betapa besarnya nilai khazanah alam buat Malaysia, lalu membawa kita kepada satu pedoman. Malaysia dan alam cukuplah berleka. Secara literal dan konseptualnya, bicara ini bermaksud untuk memberikan sebuah mesej kepada kita agar tersedar tentang lambakan usaha melestarikan khazanah alam demi kelangsungan yang berpanjangan. Maka, ayuh bersama-sama kita membuka pintu hati, mendengar rintihan bumi. Hadirin hadirat sekalian, pertama, bunyi-bunyi yang menghasratkan kehidupan. Saya yakin setiap kali kita masuk ke dalam hutan untuk melakukan sebarang aktiviti, pasti kita akan terdengar bunyi-bunyi yang unik. Seperti bunyi serangga, cicipan burung, mahupun daun berterbangan, bukan? Oh, rupa-rupanya bunyi tersebut turut dizahirkan oleh 3,857 spesies vertebrata, 150,000 spesies invertebrata dan lebih 1,600 spesies tumbuhan liar yang lain di Malaysia. Sebab itu, Allah telah berfirman menerusi Al-Isra' dan An-Nahlu bahawa haiwan dan tumbuhan liar perlu dijaga rapi oleh manusia dan bukan dirosakkan dengan sengaja. Namun, Selangor, Perak, Johor dan Sabah mencatatkan kes kematian hidupan liar tertinggi sebanyak 4,153, termasuklah banting Borneo, harimau Malaya dan gajah pigmi. Malahan, pepohon Dipterocarpa, Begonia dan Aquileria dilaporkan perhilitan sedang menunggu giliran di mamah masa akibat pemburuan dan pengecilan habitat. Mujurlah, Malaysia tidak lupa sepenuhnya. Pelan Tindakan Banting Borneo 2019-2028 dibangunkan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah. Pendekatan biobanking dan teknologi bantuan persenyawaan diadaptasi daripada China di Indonesia bagi menjamin kelangsungan flora dan fauna. Maka, usaha-usaha sebegini yang membuktikan bahawa kita tidak sepenuhnya alpa terhadap haiwan dan tumbuhan liar. Saudara dan saudari, kedua, hutan yang meminta untuk diselamatkan. Kerana menyedari nilai kekayaan hutan yang signifikan, Malaysia telah mengorak langkah untuk mewartakan hutan simpan melalui Akta Perhutanan Negara 1984. Malangnya, kerana kerakusan manusia mengejar harta, pekung dada dibuka menzahirkan hanya sifat tamak dan haluba. Tahukah anda, berpuluh ribu kilometer persegi hutan simpan Bukit Pitun, Sungai Durian dan Nenggiri ditarah berterusan tanpa belas kasihan. Lalu, apakah nasib 10,000 rakyat yang lain? Terkesan dengan penjelasan sumber air bersih ataupun mungkin tanah runtuh di Cameron Highland masih tidak mengajar kita erti bersyukur. Pun begitu, api harapan menyelamatkan hutan-hutan ini tidak lagi terpadam kerana sebaliknya tersingkap individu berhati budiman yang masih memandang tinggi simbiosis kita bersama alam. Program penanaman 1 juta pokok yang dilaksanakan oleh Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia, 1,222 hektar tanah hutan simpan Kolangan Utara kini diwartakan semula bagi mengekalkan kehijauannya.
Jelaslah bahawa semua inisiatif ini dapat menjamin bumi kita tidak ketandusan hutan dan tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, amukan ombak lautan yang membawa amaran. Ketinggian ombak yang membadai pantai dan gigi laut semuanya berbeza. Ada kala ia rendah dan diasimilasikan dengan ketenangan. Ada juga masa batu yang teguh berpuluh tahun pun mampu dihakis. Ironinya, dalam setiap hempasan ombak ke daratan, membawa sebuah amaran kepada makhluk Tuhan untuk hentikan pencemaran. Beribu hidupan mari menjadi saksi kelunturan karang dan perasidan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kesan antropogenik. Teluk Kumbar yang dulunya biru kini bertukar hitam dan keruh. Pembuangan kotoran dan sampah sarap mengakibatkan 300 nelayan hilang punca pendapatan. Malaysia bernasib baik tak kala masih ada pihak yang mengindahkan amaran lautan dan mengerah kudrat semampunya bagi memelihara saliran negara. Dasar kepelbagaian biologi kebangsaan diperkenalkan, kawasan darat, perairan pedalaman, kawasan pesisir dan lautan berusaha dilestarikan melalui langkah pemeliharaan dan sistem perwakilan kawasan pelindungan. 1,510,037 hektar daripada seluruh kawasan perairan negara diwartakan sebagai kawasan pelindungan marin. Kesannya, pencemaran air mampu dikawal daripada terus melarat dan menjadi barah buat negara. Masih ada harapan untuk rakyat bangun dan menatap birunya lautan umpama langit di awangan. Tuntasnya, usaha melestarikan khazanah alam perlu dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat bagi mengekalkan kehijauannya untuk jangka masa panjang. Jika kita mengabaikan bunyi-bunyi kehidupan, permintaan sang hutan, mahupun amaran lautan, nescaya kita akan berhadapan kemurkaan Ar-Rahman. Semoga mimpi ini menjadi realiti, agar puisi Ibu Pertiwi tidak akan pernah mati. Sekian, terima kasih.